Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan belajar tajuk tanda baca. Okey, tajuk ni memang tak ada dalam buku teks kamu ataupun dalam buku aktiviti kamu. Okey, tajuk ni hanyalah untuk tambahan untuk pengetahuan kamu saja. Okey, minggu ni kita akan belajar tajuk tanda baca ni. Okey, yang mana duk cari dalam buku teks tu memang tak ada lah. Kita hanya sediakan video ni untuk pengetahuan kamu saja. Tanda baca ni pun penting juga. So jadinya kamu kena tahu jugalah tanda baca ni kan. Tanda baca ni sama juga macam bahasa Melayu, cumanya yang ni tulisan Jawi ya kan. Okey, apa? Okey, mari kita tengok slide yang seterusnya. Apa yang dipanggil tanda-tanda? Ada beberapa tanda-tanda baca yang kita nak belajar ni. Okey, objektif pembelajaran kita. Apa tujuan kita belajar tanda baca ni? Okey, murid dapat mengenal tanda baca dengan baik, dengan jelas. Okey. Yang kedua, murid dapat membaca ayat yang mengandungi tanda bacaan dengan betul. Okey, yang ketiga, murid dapat melengkapkan dan menulis ayat yang mengandungi tanda bacaan dengan betul. Okey, yang ni objektif dia. Okey, seterusnya. Okey, tanda-tanda baca. Ada berapa tanda baca yang perlu kita tahu? Okey, yang kita belajar hari ni tanda baca ada 6. Okey, yang pertama tanda noktah bertindih. Tanda titik dua tu tindih atas bawah tu kan. Okey, tanda noktah, tanda titik, tanda seruan, tanda koma, tanda soal dan tanda pengikat kata. Okey, semua ada 6 tanda-tanda bacaan. Okey, yang kita nak belajar hari ni. Okey, mari kita lihat mula-mula. Okey, kita mula yang pertama dengan tanda noktah, iaitu tanda titik lah, tanda berhenti. Okey, tanda noktah ialah tanda berhenti yang digunakan pada akhir setiap ayat yang sempurna. Okey, tanda titik ni, tanda noktah ni semua tahu dah tak asal. Okey, dia ada di titik, dia ada di hujung ayat yang sempurna. Okey, contohnya, saya seorang Muslim yang taat. Di hujung itu kita buat titik. Itulah contohnya. Okey, yang kedua, tanda noktah bertindih. Tanda noktah bertindih ni tanda titik tindih dua lah. Okey, tanda untuk menulis dialog. Kegunaan titik bertindih ni, dia noktah bertindih ni kegunaan dia untuk kamu mula berdialog. Okey, contohnya kalau kamu tengok dalam buku bahasa Melayu kamu, kalau ada macam petikan dialog yang kau macam orang duk sembang tu, dia mesti akan ada titik yang bertindih. Okey. Nah, contohnya, okey, tengok. Hasan, titik bertindih. Mengapa kamu pulang lewat hari ini? Okey, tengok, kamu boleh tengok titik bertindih tu lepas perkataan Hasan tu. Tanda dia titik bertindih ni nak kata Hasan tu bercakap. Itulah function kegunaan titik bertindih ni. Okey. Yang kedua, tanda memperkenalkan atau menambah keterangan. Okey. Satu lagi, titik ni contohnya rukun negara ada 5 perkara. Pertama, okey, dia buat titik bertindih. Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, ni nak abang kata titik bertindih ni dia guna untuk macamnya nak memperkenalkan, nak menambah, dia nak terang. Okey, contohnya dia nak terang sesuatu tu dia buat titik bertindih. Contohnya macam tu lah, contohnya
rukun negara ada 5 perkara. Pertama, bertitik tindih, kepercayaan kepada Tuhan. Okey, macam itulah kegunaan. Ada 2 kegunaan dekat sini. Tanda noktah bertindih ni. Okey. Okey, yang ketiga, tanda noktah bertindih ni kegunaan dia tanda memisahkan nombor surah atau nama surah daripada ayat Al-Quran. Okey, tanda noktah yang kegunaan dia yang ketiga memisahkan nombor surah ataupun nama surah. Okey, contohnya kamu boleh tengok surah Al-Fatihah, dia bertitik tindih ayat 4. Yang ni kamu boleh tengok dalam Quran saja, mesti ada. Untuk nombor bukan dalam Quran saja. Contohnya kalau mereka nak bagi tahu surah dengan nama surah dan ayat, kalau bukan dua tu kena bertitik tindih. Okey. Tanda menunjukkan nisbah. Satu lagi tanda menunjukkan nisbah. Contohnya yang bawah tu contohnya 6 nisbah 30. Ini kegunaan dia. 6 nisbah 30. Okey, kena buat titik bertindih. Okey, yang seterusnya ialah tanda koma. Tanda koma ni ialah tanda memisahkan baris-baris pantun. Okey, kita guna tanda koma ni untuk memisahkan pantun dari atas dengan bawah tu kan. Okey, contohnya Pulau Pandan bercabang ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Dia buh koma kat ujung tu kan. Okey. Kegunaan yang kedua, tanda koma juga memisahkan baris-baris dalam alamat surat menyurat. Kalau kamu nak tulis alamat kamu, betul tak? Kamu kena guna koma untuk macam kamu nak beda, kamu nak pisahkan nombor rumah dengan taman, dengan jalan, dengan postcode. Lepas tu kena guna koma. Okey. Okey, seterusnya tanda koma ni juga tanda yang memisahkan pembilangan dan pengulangan. Okey, contohnya pembilangan ni 1 titik 2 koma 1 koma 2 3 dan 4. Di antara 1 2 3 tu kena berkoma untuk nak memisahkan bilangan perkataan nombor tu. Okey. Seterusnya tanda koma ni juga memisahkan kata seruan di hadapan atau induk. Okey, contohnya ibu membeli rambutan, betik, lansat dan duku. Okey. Ini nak membezakan panggil apa? Buah-buah ni ataupun seruan di hadapan tu lah. Okay, contohnya macam ayat tu dia bagi rambutan, betik, lansat. Kalau kamu sebut banyak benda benda buah-buah tu, kamu kena buat koma. Tak boleh sebut tak ada lah bertitik kan. Macam rambutan titik, betik titik, salah lah itu, kena buat koma. Okey, seterusnya ialah kata pengikat kata. Okey, kata pengikat kata ni dia macam koma tapi dia ada dekat atas. Ada koma tu bawah kaki, ada koma 2 kaki naik atas. Okey, yang tu namanya pengikat kata. Okey, pengikat kata ni adalah tanda pengapit cakap, ajuk dan petikan langsung daripada bahan bertulis. Okey, contohnya kamu boleh tengok macam mana dia kapit cakap ajuk tu. Okey, itu kereta siapa? Dia buh antara dia buh depan dengan ujung ayat tu. Itu kereta siapa? Dia bertanya soal, betul dia buh pengikat kata tu. Tanya Encik Irham. Macam tu contoh dia. Itu kereta siapa? Dia buh pengikat. Itu tanya Encik Irham. Macam tu dah contoh dia. Antara contoh dia. Okey, seterusnya kegunaan pengapit ke tanda pengikat kata ni, tanda pengapit istilah yang mempunyai erti khusus. Maksud dia, contoh dia, Iman sedang membaca akhbar berita harian. Dia pengapit kata tu, nak buat
kata pengapit istilah lah. Dia nak bagi pengapit istilah tu dia kena buat pengapit kata. Okey. Okey, seterusnya kata pengikat kata ni juga tanda pengapit judul, rancangan, puisi ataupun bab buku yang digunakan dalam ayat. Contohnya, pertunjukan singa laut akan bermula pada jam 3 petang. Okey, tengok dia buh singa laut tu pengikat kata, sebab dia pengapit judul. Itu. Okey, seterusnya tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan pada ayat yang sudah diapit oleh tanda pengikat kata. Contohnya, gunakan jalan pintas untuk mengelak kesesakan jalan raya, kata Puan Nur. Okey. Puan Nur ni, ayat Puan Nur tu yang dijadikan pengikat kata. Apa yang Puan Nur tu cakap, yang tu lah kena buat pengikat kata. Contoh yang tu lah. Puan Nur tu cakap menggunakan jalan pintas untuk mengelak kesesakan jalan raya. Yang tu dia buat pengikat kata. Okey, yang seterusnya ialah tanda soal. Okey, tanda soal ni soal yang ni familiar lah, kamu bisa dengar kan. Okey, tanda soal ialah tanda bacaan pada akhir tiap-tiap ayat tanya. Okey, contohnya, siapakah nama ibu kamu? Tanda soal ni dia duduk dekat di hujung juga, tapi ayat yang kamu tanya lah kan. Okey, digunakan pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata. Contohnya, yang ni dia buat tanda pengikat juga. Apa yang kamu buat di sekolah? Okey, ada tanda soal. Sedikit pengutulan, dia ada tanda soal dekat selepas di sekolah tu. Tapi kat sini Ustaz terlupa tulis. Okey, apa yang kamu buat di sekolah? Dia kena buat tanda soal. Lepas tu pengikat kata, tanya nenek. Okey, contoh lah ayat dia, contoh ayat dia. Okey. Yang terakhir iaitu tanda seruan. Okey, tanda seruan ialah tanda bacaan untuk melahirkan sesuatu perasaan seperti marah, takut, terkejut, takjub. Okey, tanda seruan ni kita guna apabila kita rasa marah, takut, terkejut, takjub. Okey, ayat dia yang didahului oleh kata seruan. Okey, ayat dia apabila mula ayat tu kita mula dengan kata seruan. Okey, contohnya, wah cantiknya rumah kamu. Lepas tu kalau terkejut, kamu datang ke sekolah. Macam tu lah. Yang tu di hujung dia kena buat tanda seru. Okey. Okey, setakat itu dulu tajuk tanda baca yang Ustaz boleh sediakan untuk kamu. Okey, setakat itu dulu video Ustaz pada hari ini. Kita harap kamu boleh kamu dapat sedikit sebanyak dari tajuk yang Ustaz terang ni. Okey, kalau tak faham boleh ulang balik, tengok dan ulang-ulang boleh, insya-Allah. Okey, setakat itu dulu.